nak mulakan kelas kita malam ni? Boleh ke semua? Tak dengar suara. Cikgu nak dengar suara. Cikgu nak mulakan kelas kita untuk malam ni. Boleh ke? Boleh. Oh, sikit je. Okey, baik. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, cikgu nak teruskan. Jadi masing-masing sila fokuslah. Cikgu akan tunjukkan apa soalan yang kamu boleh buat lepas habis kelas ni. Afif, cikgu nak mulakan kelas kita ni. Boleh ke Afif? Boleh, cikgu. Boleh. An Alisara, cikgu nak mulakan kelas kita ni. Boleh ke An Alisara? Boleh, cikgu. Okey, Akilah dah ready ke ni? Cikgu nak mulakan kelas ni, Akilah. Ready. Okey. Jadi cikgu dah mula share screen. Okey, jadi cikgu harap masing-masing ada pen, ada kertas, ada buku modul dekat depan. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan. Inilah kelas kita berkaitan dengan indeks. Okey, jadi akhir kelas kita pada akhir hari ni, apa yang cikgu nak kamu boleh buat adalah satu soalan kompleks. Soalan kompleks ni soalan yang cikgu dah tunjuk dah dekat kamu pada minggu lepas. Apa tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan selesaikan soalan ni di akhir kelas kita. Kita akan selesaikan soalan ni di akhir kelas kita. Mana soalan dia? Okey. Ni atas sikit. Okey. Jadi, sepatutnya kalau kamu fokus apa yang cikgu ajar, kamu dah boleh selesaikan semua soalan nombor 3, 3A, 3B, 3C. Kamu boleh buat soalan 3A, 3B, 3C ni dengan mudah. Sebab apa? Sebab kamu fokus. Kalau kamu tak fokus, kamu tak boleh buat. Nampak kompleks, nampak rumit tapi senang sahaja. Aiden, boleh cikgu nak mulakan ni, Aiden? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk kita punya indeks. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Yang kita nak belajar malam ni adalah satu topik ataupun satu bab yang bercakap tentang indeks. Indeks ni apa? Indeks ni cikgu ulang balik, cikgu recap balik pada minggu lepas. Indeks adalah pengulangan darab. Pengulangan darab. Sebagai contoh, apa darab apa? Bila ada sesuatu yang darab yang sama. Tak kisah dia datang dalam keadaan nombor atau dia datang dalam keadaan huruf. Contoh nombor 5 darab 5 darab 5. 5 tu dia didarab 3 kali 5. 5 darab 5 darab 5. Jadi bila kita nak selesaikan, kita boleh tukarkan dia kepada bentuk indeks. 5, berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. Jadi dekat sini 5 kuasa 3. Itu nombor. Kalau huruf dekat sini cikgu letak X. X darab X darab X darab X. Jadi dekat sini kita nak tukarkan benda ni X ni kepada bentuk indeks. Jadi kita tengok X berapa kali dia berulang. Kan macam cikgu cakap pengulangan darab. Jadi dekat sini berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4. Jadi dekat situ X kuasa 4. Okey, jadi inilah indeks. Apa dia indeks? Okey, kalau kita pergi kepada X kuasa 4, X ni menjadi asas. 4 ni adalah nombor indeks. 4 ni adalah nombor indeks. Jadi basically indeks tu adalah dia punya kuasa. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi
Jadi dekat sini indeks dia ada formula. Indeks dia ada hukum dia. Dia ada 5 hukum. Tapi hari ni yang cikgu nak tekan betul-betul ada 3 je hukum cikgu nak tekan betul-betul. Cikgu nak kamu faham, tak kisah kalau cikgu kena buat kelas banyak kali pun. Cikgu nak kamu faham 3 je hukum malam ni. Yang pertama cikgu nak kamu faham A darab M. A kuasa M darab A kuasa N. Yang ni cikgu dah ada ajar dah. Bila kamu nampak dia darab, dia akan jadi M tambah N. Ini cikgu dah buat pada minggu lepas. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada kita punya soalan. Kita akan pergi kepada kita punya soalan. Darab cikgu dah ajar. Bahagi cikgu dah ajar ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Bahagi cikgu dah ajar ke? Belum kan? Kan semua kan? Belum. Okey, belum kan? Okey, jadi dekat sini untuk hukum yang pertama pada malam ni kita recap balik. Cikgu nak recap balik. Ya, kita dah belajar tapi cikgu nak recap balik. Okey, jadi kita akan buat beberapa soalan. Ingat, akhir kelas kita malam ni cikgu akan simpan dekat sini. Akhir kelas kita boleh buat soalan 3A, 3B, 3C. Susah ke? Tak susah. Asalkan kamu fokus. Okey, jadi sebelum kita nak masuk kepada bahagi jadi tolak, kita pergi kukuhkan sekejap kita punya darab jadi tambah. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu adalah kita buat balik macam ni. Ni bahagi. Kejap semua. Ni soalan dia. Ni. Okey, jadi dekat sini kita akan selesaikan soalan 1 A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi dekat sini kita nak ingat balik. Cikgu dah lupa, kita nak ingat balik. Hukum yang pertama untuk indeks adalah AM darab AN sama dengan AM tambah N. Apa yang kita boleh nampak kat sini? Dekat sini adalah darab. Jadi, dekat sini kita boleh tukarkan darab menjadi tambah. Dengan satu syarat yang paling penting. Apa syarat dia? Syarat dia kat sini A, dekat sini A. Maksudnya apa? Kamu boleh nak buat darab jadi tambah dengan satu syarat yang paling penting. Asas kena sama. Asas kena sama. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada kamu semua soalan 1A. Lepas tu kita akan buat satu-satu, kita akan buat B, kita akan buat C, kita akan buat D. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk dulu soalan 1A. 5 kuasa 4 darab 9 kuasa 3 darab 5 darab 9 kuasa 2. Nyatakan dalam bentuk indeks. Maksudnya dia nak nampakkan kuasa. Jadi bila kita nak dapatkan dalam bentuk indeks, kita kena tengok mana asas yang sama. Maksud asas tu nombor besar dia. Contoh 5 kuasa 4 dengan 5. Nampakkan dia punya kuasa. Sini kuasa 4 dah nampak. Jadi kalau kat sini 5, 5 kat sini kuasa berapa semua? Cikgu nak tengok. Kamu ingat tak? 5 tu dia tak tunjuk kuasa. Ya, pandai. Dia kuasa 1. Maksudnya sini 5, sini 5. Jadi kamu boleh gabungkan 5, sini 4. Jadi darab 1. 4 tambah 1. Selesai. Itu untuk nombor. Kemudian darab. Kita tengok pula 9 kuasa 3 dengan 9 kuasa 2. Jadi dekat sini 9 3 tambah. Jadi bila kita dah nak selesaikan 5 4 tambah 1 dapat 5 darab 9 3 tambah 2 dapat 5. Ini jawapan 1A. Jangan gabungkan. Jangan kamu pergi buat 5 kuasa 5, 9 kuasa 5. Salah. Siapa yang buat macam ni, salah. Kamu kena letak juga simbol darab antara tengah-tengah. Okey, semua jelas ke yang cikgu cuba sampaikan? Boleh faham?
Boleh. Okey, baik. Okey, jadi daripada contoh soalan 1A, cikgu nak masing-masing cuba buat 1B. Cikgu kalau boleh, cikgu nak kamu buat cepat sikit. Hantar kat cikgu. Okey, tak cepat pun tak apa. Boleh buat slow-slow asalkan kita faham. Okey, jadi masing-masing boleh mula buat soalan 1B. Fokus dulu yang ada nombor je. Lepas tu kat bawah kita akan tunjuk kalau ada nombor dengan huruf. Cikgu akan tunjuk soalan C, kamu akan buat soalan D. Fokus soalan B dulu. Okey, jadi masing-masing boleh cuba buat soalan B. Hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu. Haziq, dapat buat tak tu Haziq? Hilang. Kai dapat buat tak tu Kai? On the way. On the way. Gua haus dah pula. Okey, bagus Haziq. Pandai. Buat buat. Nanti tak faham nanti kalau cikgu pergi jauh-jauh. Okey, bagus. Pandai. Hantar kat cikgu. 1 minit lagi semua. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Boleh pandai. Nampak boleh faham tu. Okey, jadi dekat sini habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi kita akan selesaikan soalan B sama-sama. Okey, jadi dekat sini ada beberapa yang salah jugalah. Salah pun salah sikit je. Tapi cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan macam mana penulisan yang betul. Okey, jadi masing-masing cikgu nak mula buat soalan B, boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Fokus. Cikgu minta fokus. 3 je. Cikgu nak kamu faham 3 je rule malam ni. Cikgu nak kamu boleh buat soalan ni je. Akhir kelas soalan ni kamu boleh buat. Okey. Jadi dekat sini kita kukuhkan rule yang pertama, darab jadi tambah. Jadi apa yang kita nak nampak kat sini? Kita nak nampakkan adalah dia punya asas yang sama. Cari asas yang sama. Contoh 0.4 dengan 0.4. Sama kan dia? Jadi dekat sini dia kuasa 2. Kat sini tak nampaklah dia kuasa berapa. Dia sebenarnya kuasa 1. Jadi kat sini kita boleh nampak 0.4. Sini 2. 2 darab terus jadi tambah 1. Tak perlu nak salin 0.4 dah. Sebab kamu dah gabungkan. Nampak? Dekat sini ada 2 huruf A. Tapi dekat sini ada 1 je huruf A. Maksudnya kita dah gabungkan dia.
Okey, selesai 0.4. Kemudian baru kita tengok 1.2 dengan syarat kamu kena letak darab. Kalau dia antara nombor dengan nombor kena letak pemisah. Kena letak sempadan. Siapa tak letak sempadan salah. Melainkan dia huruf dengan huruf. Kalau nombor dengan nombor kamu kena letak sempadan. Sebab kalau nombor dengan nombor contoh 5 ni 5, lepas tu ni 5, kamu tak letak sempadan. Pemeriksa baca apa? Pemeriksa akan baca 55. Padahal maksud kamu sini 5 kuasa 1, ni 5 kuasa 1. Tu dia. Siapa yang tak letak sempadan salah. Okey, contoh tak faham lagi. Contohlah kamu dapat 3 kuasa 2 dengan 5 kuasa 7. Dekat sini pemeriksa kalau kamu punya kuasa tu kecil, dia akan baca 35. Dia tak baca 3 kuasa 2 dengan 5 kuasa 7. Kalau kamu tulis macam ni dalam kalkulator, dia tak ada nombor dalam kalkulator. Kalkulator akan tunjuk make error. Jadi sebab itulah kalau antara nombor sila letakkan sempadan. Sempadan macam mana? Kita letak saja simbol darab. Okey, baru kita selesaikan 1.2. 1.2 cari kuasa dia. Sini kuasa 3, sini kuasa 5, sini kuasa 1. Letak 1.2. Sini 3, tambah sini 5, tambah sini 1. Baru kamu selesaikan 0.4. 2 tambah 1 dapat 3 darab 1.2. 3 tambah 5 tambah 1 kamu dapat 9. Ini jawapan dia. Cikgu nak letak kurungan pun tak ada masalah, betul. Tak nak letak tak apa, betul juga tak nak letak. Kecuali kalau dia ada negatif. Kalau dia dalam keadaan negatif, tiba-tiba kamu kena letak kurungan. Kalau dia dalam keadaan pecahan, kamu kena letak kurungan. Jelas ke semua? Soalan B boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kita tengok pula kepada soalan C. Cikgu buat C, kamu buat D. Cikgu buat C, kamu buat D. Cikgu ajar kamu. Okey, soalan C dengan soalan D, cikgu kalau nampak pecahan ni selalunya pelajar jadi macam, cikgu tak tahulah nak buat macam mana. Okey, jadi dekat sini cikgu akan selesaikan soalan C. Okey, sekarang cikgu salin balik soalan dia. 12. X kuasa 5 darab Y kuasa 3 darab 1/2 X darab 2/3 Y kuasa 4. Cikgu nak buat macam mana kalau ada nombor? Sekarang ni nombor tadi nombor je, sekarang dia ada huruf. Nombor dengan huruf. Cikgu kata cari asas yang sama. Sekarang ini nombor dia tak asas yang sama pun. Sini nombor 12. Sini nombor 1/2. Sini nombor 2/3. Apa yang kamu kena buat? Gabungkan nombor. Macam mana? 12 darab 1/2 darab 2/3. Ni satu bahagian. Kita gabungkan ni 12, ini 1/2, ini 2/3. Jadi bila nombor tu kita dudukkan dia sekali. Kita dudukkan dia sekali. Lepas tu kamu buat apa? Lepas tu baru kamu cari yang asas yang sama. Contoh-contoh dekat sini. Okey, X dengan X. Tengok kuasa dia. Sini kuasa 5, sini kuasa 1. Kamu letak darab X. Sini 5, 5. Sini 1, 5 tambah 1. Lepas tu baru kamu cari Y. Sini Y, sini Y. Lepas tu kamu buat darab Y. Sini kuasa 3, 3 tambah sini kuasa 4, 4. Jelas ke semua step pertama cikgu buat ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan C. Lepas tu kita selesaikan 12 darab 1/2. 12 darab 1 dapat 12 bahagi 2. Sini boleh selesaikan dia dapat 6. 6 darab 2/3. Cikgu tak faham lah macam nak selesaikan 6 darab 2/3. 6 darab 2/3 macam mana nak buat? Selesaikan yang atas dulu. 6 darab 2. Kat sini kita dapat 12. Lepas tu per 3, 12 bahagi 3. Kita dapat 4. Sebab tu cikgu dapat 4. Tak payah tekan kalkulator lah. Tak payah tekan kalkulator. Tak payah tekan kalkulator. Cikgu tunjuk lagi sekali. Cikgu tunjuk lagi sekali. 12 darab 1/2. Macam mana cikgu dapat 6 ni? 12 darab 1/2. Bila nombor bulat, darab nombor pecahan, darab yang atas dulu. 12 darab 1 dapat 12. Jangan buang pula per 2 ni. Dia ada juga. 12/2 apa maksud dia? 12 bahagi 2 kita dapat 6. Sebab tu cikgu dapat 6.
Cikgu macam mana nak dapat 4? Ni 6 darab 2/3. 6 darab 2/3. Susah ke? Tak payah tekan kalkulator lah. Tak payah tekan kalkulator. Kamu selesaikan yang atas dulu. 6 darab dengan 2, kita dapat 12. Lepas tu per 3. Maksudnya kita selesaikan darab dulu, baru kita selesaikan bahagi. 12 bahagi 3 dapat 4. Sebab itulah cikgu dapat 4. Jelas ke semua untuk nombor? Boleh faham? Boleh. Yelah. Okey, baik. Okey, X 5 tambah 1, X 5 tambah 1, 6. Y 3 tambah 4, 7. Ini sahaja jawapan dia. Nampak je susah soalannya, tapi kita dah boleh buat. Cikgu ulang lagi sekali macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang pertama cikgu salin balik soalan sebab cikgu tak nak conteng yang ni. Okey, cikgu salin balik soalan. Okey, lepas tu step pertama, jangan tengok dulu dia punya nombor. Jangan tengok dulu dia punya huruf. Kamu tengok dia punya nombor. Nombor ada 12. Lepas tu ada 2/3. Lepas tu ada 1/2. Gabungkan dia kepada satu bahagian. Gabungkan dia kepada satu bahagian. Lepas kamu dah gabungkan dia kepada satu bahagian, baru kamu tengok huruf yang sama. Kamu cari asas yang sama. Okey, kat sini cikgu cari X dengan X. Nampak warna biru cikgu buat? Untuk sini X kuasa 5 dengan X kuasa 1. Sebab tu cikgu gabungkan, cikgu dapat X kuasa 5 tambah 1. Mana je pula huruf Y? Nampak bulatan hijau cikgu buat? Y kuasa 3 dengan Y kuasa 4. Y kuasa 3 tambah 4. Lepas tu kita selesaikan untuk nombor, kita dapat 4. Kita selesaikan untuk X, 5 tambah 1 dapat 6. Kita selesaikan untuk Y, 3 tambah 4 dapat 7. Jadi kalau dia nombor dengan huruf tak perlu letak darab. Kalau macam tadi, kamu wajib letak darab dekat tengah. Kamu nak pisahkan. Tapi kalau ada huruf, tak perlu nak letak darab kat sini. Tak perlu nak letak darab. Kamu just terus gabungkan dia sahaja. 1C. Jelas ke semua? 1C boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey. Dengan masa yang ada sekarang, cuba selesaikan soalan D. Cuba buat soalan D. -2, K kuasa 5, darab P kuasa 6, darab 1/4, P kuasa 5, darab 3K. Cikgu haus dah pula. Okey, dah siap ambil gambar hantar kat cikgu Okey, bagus. Betul tak cikgu? Nanti cikgu cek sebab cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Tapi betul dah jalan kerja tu, betul dah. Jalan kerja tu betul dah. Bagus. Okey, buat Okey, bagus. Okey, bagus, pandai. Okey, dekat sini nanti cikgu ajar daripada segi penulisan. Daripada segi penulisan. Okey, bagus. Kat sini cikgu ajar
Tak apa. Okey, 1 minit lagi. Cuba jawab Cuba jawab semua. Okey, cikgu saya dah siap. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini cikgu nak buat soalan D. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dalam keadaan fokus lah. Cikgu nak mula buat soalan D. Boleh ke semua cikgu nak mula buat soalan D? Boleh. Okey, nombor ni bila dia ada 3 bentuk. Cikgu tunjuk lepas ni Okey, D. Masing-masing boleh tengok soalan D. Macam cikgu cakap, satukan dulu dia punya nombor. Mana? Sini nombor -2, sini nombor 1/4, sini nombor 3. Jadi dekat sini kita satukan. Kita akan dapat -2 darab 1/4 darab 3. Kita dah satukan nombor. Kemudian kita satukan dia punya huruf tapi dengan asas yang sama. K kuasa 5 dengan K. Kalau K sahaja dia kuasa 1. Darab. Kat sini cikgu bubuh lagi darab. K ni 5 tambah 1. Darab kita pergi pula P. Ni P kuasa 6. Ni P kuasa 5. Jadi kita akan dapat P 6 tambah 5. Okey. Sampai sini jelas ke semua step pertama yang cikgu buat ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita tekan calculator ataupun kamu nak terus tekan, kamu nak terus buat, tak jadi masalah. Dekat sini cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk dekat kamu. Kat sini -2 darab 1/4. Cikgu tekan kalkulator darab 3. Kamu akan dapat -3/2. Atau kamu akan dapat -1.5. Atau kamu akan dapat -1, 1/2. Nak pakai yang mana? Yang pertama sekali, kalau nombor tu dalam keadaan pecahan. Jangan pakai pecahan tak wajar. Silap, jangan pakai pecahan yang ada nombor 1 besar tu. Tak kisahlah nombor apa besar, jangan pakai kat situ. Sebab dia akan merumitkan kita punya calculation kalau ada lagi yang bawah. Tak salah. Siapa yang buat tu betul. Cumanya cikgu pesan awal-awal, kita ni banyak lagi calculation. Jadi dekat sini, tak payah pakai. Yang ni nilai dia sama je semua. -3/2 dengan -1.5 dengan -1, 1/2 nilai yang sama. Nilai yang sama. Kalau kamu tekan kalkulator, 3 ni shift ABC je. Kamu tekan shift ABC, kamu akan dapat 3 nilai. Cumanya jangan pakai yang ni. -1, 1/2 jangan pakai. Kamu boleh pakai perpuluhan dengan syarat dia punya nombor perbundaran tu kamu boleh kira. Maksudnya nombor lepas titik perpuluhan tu kamu boleh kira. -1.5. -1.5 boleh. Kamu boleh pakai. Tapi kalau dia -1.33333 kat situ kamu tak boleh pakai nombor perpuluhan. Dan dekat sini cikgu tunjuk kalau dalam indeks yang paling terbaik adalah kita pakai pecahan tidak wajar. Paling terbaik kita pakai pecahan tak wajar. -3/2. K 5 tambah 1 dapat 6. P 6 tambah 5 dapat 11.
Ini jawapan yang paling terbaik. Tak salah siapa pakai negatif 1.5 tak salah. Siapa pakai negatif 1, 1/2 tak salah. Cuma yang paling terbaik adalah kita pakai pecahan tak wajar negatif 3/2. Okey ke semua? Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Sebab kalau kita pakai pecahan tak wajar, yang pertama kamu dah tak payah nak letak nombor bulat besar-besar. Contoh, ni pecahan tau sebenarnya. Kalau cikgu masuk 1, dia sebenarnya 1/12. Ni pecahan. Ni dalam keadaan pecahan sebenarnya. Jadi kalau dalam indeks kamu akan nampak nombor soalan-soalan dia dalam keadaan pecahan. Tak ada, jaranglah kalau kamu jumpa dia dalam keadaan perpuluhan. Nampak ni. Kenapa dekat sini dia tak pakai negatif 1.5? Kenapa dia pakai negatif 3/2? Jangan risau. Yang cikgu ajar memang cikgu ikut buku teks. Kamu jangan, cikgu saya ragu-ragulah. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu dengan cintamu, gurau. Okey, jadi dekat sini kita dapat negatif 3/2. Jelas ke semua soalan B, soalan D cikgu ajar ni boleh faham? Boleh. Boleh. Ingat tau, pakai pecahan. Jadi apa? Pecahan tu kamu pakai, kalaulah dia wajar, wajarlah. Kalau tak wajar, pakai pecahan tak wajar. Tak wajar lah cikgu. Okey. Okey. Okey, jadi itulah rule yang pertama. Kita nak pergi pula kepada rule yang kedua. Cikgu dah habis dah. Cikgu harap kamu fokuslah 4 soalan ni sebab dalam buku modul dah penuh dah. Dah jawab dah semua. Jadi cikgu harap kamu dah boleh nampak. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada rule nombor 2. Kita ada masa berapa minit je lagi? Sejam 15, sejam 17 minit macam tu je. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada rule nombor 2. Rule ni maksudnya hukum lah. Hukum yang kedua. Kalau tadi darab jadi tambah. Sekarang hukum yang kedua, A kuasa M bahagi A kuasa N. Dia akan jadi A M tolak N. Ni salin. Ni nota. Ni nota. Okey, yang pertama sekali, bila kita dah masuk kepada sekolah menengah, kita jarang nampak simbol bahagi. Tapi kita akan nampak banyak sangat dia dalam keadaan pecahan. Kenapa? Bab lain ke dua tu? Tak, dua tu sama je. Cumanya bila dia dalam keadaan bahagi, dia limit tau, dia limit. Tapi bila dia buat dalam keadaan pecahan, dia lebih meluas, dia lebih am. Apa ni tak faham lah cikgu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Yang pertama, cikgu nak tunjuk kaitan antara bahagi dengan pecahan. Dia bukannya suka hati kamu je. Bahagi dengan pecahan ni sama. Tak, salah. Okey, yang pertama kita kena faham dulu dia punya kaitan, relation dia. Tengah fokus ke ni? Nak dengar suara sikit? Tengah fokus ke? Fokus. Okey, baik. Okey, bila cikgu cakap 3 bahagi 5, yang pertama kalau kita nak pergi kepada pecahan, nombor yang pertama 3, 3 ni mesti dekat atas. Per nombor yang kedua 5, 5 ni mesti dekat belah bawah. Kamu tak boleh main buat ni. Kamu tak boleh main buat 5/3, salah. Kamu kena ikut rule dia. Kamu kena ikut rule dia. Kamu kena faham yang ni dulu. Kamu kena faham. Nombor pertama mesti duduk atas. Nombor yang kedua mesti duduk bawah. Siapa yang tak faham yang ni, salahlah dia punya soalan-soalan yang berikutnya. Faham kan? Susah ke tak? Tak susah. Nombor yang pertama jadi dekat atas, nombor yang kedua jadi denominator. Okey. Jadi kenapa cikgu tunjuk ni? Contoh, contoh. Jadi masing-masing bila kita nampak nombor pertama jadi nombor dekat atas, nombor kedua menjadi nombor dekat belah bawah. Maksudnya pecahan ni bahagi ni adalah per. Barulah cikgu masuk kepada hukum seterusnya iaitu bahagi. Masing-masing boleh tengok. Ni.
Okey, kalau dekat soalan nombor 5 ni, dia bahagi dulu. Lepas tu dia tunjuk, ada pula pecahan dekat sini. Ada pula pecahan dekat sini. Kenapa ni bahagi? Kenapa ni bahagi? Kenapa dia bahagi? Okey. Jadi dekat sini kita kukuhkan dulu kita punya basic, kita kukuhkan dulu kita punya asas, masing-masing pergi kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 masing-masing boleh tengok cikgu akan selesaikan A, B. Lepas tu cikgu akan cikgu nak suruh kamu buat C ni sebenarnya, tengok dia dah mula dalam keadaan pecahan. Okey, jadi dekat sini cikgu nak kamu buat macam cikgu buat. Cikgu tak nak kamu buat macam example. Cikgu nak kamu buat macam cikgu buat. Cikgu nak kamu tukarkan dulu kepada bahagi menjadi pecahan. Contoh, dekat sini 5 kuasa 4 nombor pertama. Nombor pertama duduk dekat atas. Bahagi per 5 kuasa 1. Dekat sini kita akan nampak atas tolak bawah. 5, 4 tolak 1. 5, 4 tolak 1 kita dapat 5 kuasa 3. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Faham. Okey, baik. Okey, B. B. M kuasa 5 per M kuasa 3. Cikgu nak kamu boleh kaitkan benda ni. Okey, sebab ramai student tak boleh nak kaitkan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan ni sebenarnya lagi senang nak kamu nampak. Atas tolak bawah, 5 tolak 3. M 5 tolak 3. Jadi dekat sini kita akan dapat M kuasa 2. Ini soalan B. Ini soalan B. Okey, jadi daripada soalan A dengan soalan B, cuba masing-masing buat soalan D dan soalan E. Soalan D dan soalan E. Soalan C, kenapa cikgu tak buat? Sebab soalan C ni senang sahaja. Atas tolak bawah. Bila kita dah tukarkan kepada pecahan, kita lagi senang nampak apa tolak apa. Cikgu bukan saja-saja tahu. Sebab kalaulah cikgu sekolah kamu tak suruh tukarkan, cikgu fahamlah dia nak cari bentuk mudah. Tapi dekat sini cikgu nampak kelemahan dia dekat sini. Student akan nampak. Student akan tak tahu 3 kuasa 5 bahagi 3 kuasa 4. Ada student dia buat 3 kuasa 4 tolak 5. Sebab apa? Sebab bahagi jadi tolak. Itu je dia faham. Tapi apa tolak apa dulu dia tak faham. Jadi cikgu nak kamu tukarkan kepada bentuk pecahan. Lepas tu kamu kena faham nombor atas tolak nombor bawah. Atas dia 4. 4 per tolak 1. 4 tolak 1. Okay, bila kita tukar kepada bentuk pecahan, kita lagi jelas apa tolak apa. M dekat atas 5. M dekat bawah 3. 3. Okey. Jadi masing-masing dekat cikgu. Jelas ke contoh yang cikgu bagi tu A dan B boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu ada soalan. Ya, tanya. Kalau negatif 8 tu bawah ke? Tak. Negatif Tak. 8, 7 kuasa negatif 8 ni. Ubah. Dia ada rule dia yang lain. Tapi yang kamu fahamkan ni. 7 kuasa negatif 8. Walaupun dia kuasa negatif 8, kita punya pecahan 7 kuasa negatif 8, nombor pertama duduk dekat atas, bahagi. Dia jadi per 7 kuasa 5. Ni jadi bawah. Jadi kita boleh nampak kat sini atas tolak bawah. Dan atas negatif 8, tolak bawah dia 5. Negatif 8 tolak 5. Jelas ke Wan Rifki? Boleh faham? Boleh. Okey, cuba selesaikan dah. D tu sikit lagi nak selesaikan. Cuba buat. Soalan E tu macam mana? Soalan E tu kamu selesaikan dulu. Nampak bila dia ada nombor, selesaikan nombor dulu. Aiden jelas ke Aiden yang cikgu tunjuk? Boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okey. Kau Irina, okey kau Irina setakat ni boleh faham? Boleh. Okey. Nazhan ada kat sana. Nazhan boleh faham ke setakat ni Nazhan?
Faham cikgu, faham. Okey, baik. Umar Rafiqi. Umar Rafiqi ada. Umar Rafiqi, jelas ke Umar Rafiqi? Jelas. Okey, baik. Hantar kat cikgu Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Faham yang ni dulu tau Faham yang ni dulu. Okey, bagus. Ada student tau, cikgu mengajar dekat sekolah. Dia datang, dia menangis tau. Dia menangis, dia datang cikgu, cikgu saya tak faham lah indeks ni. Saya nak balik rumah, mak saya marah. Nanti mak saya tanya, saya tak tahu nak buat. Cikgu jadi macam, lepas tu cikgu nak buat apa ni? Cikgu cakap lah kat mak saya dah belajar kat sekolah. Ha, dia kalau indeks ni kan, dia sebenarnya senang. Tapi ramai yang tak dapat nak buat sebab dia boleh jadi kompleks. Dia jadi yang cikgu ajar ni, cikgu ajar sikit-sikit dulu. Lepas ni cikgu gabungkan Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus Aiman. Aiman dah hantar. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi yang tengah buat boleh je terus buat hantar kat cikgu Okey, jadi cikgu nak buat soalan D dengan E. Boleh ke semua? Cikgu nak buat soalan D dengan E. Boleh. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali bila dia punya soalan dalam keadaan bahagi. Cikgu nak kamu hati-hati. Sebab bila kamu tak hati-hati, kamu akan tersalah tolak. Jadi bila cara nak kita hati-hati ni macam mana? Kita tukarkan kepada pecahan. Susah ke nak tukar kepada pecahan? Tak susah. Tak susah. Maksudnya nombor pertama menjadi duduk dekat atas. 7 kuasa negatif 8. Bahagi per. Baru kamu salin nombor yang kedua, 7 kuasa 5. Bila di dalam keadaan pecahan, kamu boleh terus nampak. Atas tolak bawah. Macam mana? 7, atas dia kuasa negatif 8, bahagi per tolak, dia jadi tolak. 5, tolak 5. Jadi dekat sini kamu akan dapat 7 kuasa negatif 13. Kamu akan lebih nampak. Okey. Jadi cikgu harap jelaslah. Itu soalan D. Okey, soalan E. 6 P kuasa 10 bahagi 3 P kuasa 5. Tukar kepada pecahan. Tukar kepada pecahan. Maksudnya macam mana? Maksudnya dekat sini 6. Dia sebut 6 P kuasa 10 dulu kan. Jadi dia duduk dekat atas. 6 P kuasa 10 bahagi. Bahagi dia jadi per. Per berapa? 3 P kuasa 5. 3 P kuasa 5. Baru kamu tengok. 6 bahagi 3. Dapat 2. 2 tu duduk dekat atas. Jangan duduk kat bawah pula. 3, 3, 2. Okey.
P 10 tolak 5. 10 tolak 5. Kamu tekan kalkulator. P 10 tolak 5. 2 P kuasa 5. Ini jawapan dia. Jelas ke semua soalan D dengan E? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Cikgu harap boleh nampaklah apa yang cikgu cuba sampaikan ni. Okey, habis dah D dengan E. Sekarang kita pergi kepada soalan di bawah. Kita pergi kepada soalan di bawah. Kita akan tengok kepada soalan C, soalan D, soalan E. Soalan D, soalan C, soalan D, soalan E. Kenapa kita tak buat A dengan B? A dengan B dia dah dalam keadaan pecahan. Kamu dah boleh nampak apa tolak apa. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada 3 soalan ni. Cikgu akan tunjuk soalan C dulu. Kamu akan buat D dan E. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Soalan C, bila dia dalam keadaan bahagi, tak ada siapa ajar. Tak ada siapa ajar. Terus buat. Okey. Sebab itulah dekat sini dia dah mula ajar kamu tahu. Sambungan ajar. Okey, jadi dekat sini soalan C kita pergi kepada 6A kuasa 5 B kuasa 4. 6A kuasa 5 B kuasa 4 duduk dekat atas bahagi jadi per 2A kuasa 3 B kuasa 3. Okey. Jadi dekat sini bila dia punya orang kata gabungan. Sini ada nombor, sini ada huruf A, sini ada huruf B. Kamu tak payah nak tengok satu-satu. Bila dia dah dalam keadaan pecahan ni, istimewanya dia, kamu tak payah nak tengok A bahagi A, B bahagi B. Tak payah. Sebab kamu just fikir setkan dalam diri kita atas tolak bawah. Yang nombor ni macam mana? Nombor ni kau bahagilah macam biasa. 6 bahagi 2 dapat 3. A, 5 tolak 3, kita dapat 2. B, 4 tolak 3, dapat 1. Ini sahaja sebenarnya. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing cuba buat soalan D dan soalan E. Cuba buat soalan D dan soalan E. Tak faham tanya cikgu Wan Rifki ada soalan tak Wan Rifki nak tanya cikgu? Ada soalan. Ya apa? Saya tak faham sangat cikgu. Yang mana? Yang mana? Tolong boleh situ saya tak faham sangat. C. Boleh tak? Okey, macam mana cikgu dapat 3 ni ke? 3 ni faham tak? 6 bahagi 2 dapat 3 yang tu jelas? Tak. 6 bahagi 2 kan 3? Ya. Saya tak 6. faham macam mana boleh lakukan tu. Saya tak off. Yang ni A kuasa 5 per A kuasa 3. Ni kan bahagi. Ambil nombor atas, tolak nombor bawah. A kuasa 5 tolak 3. Sebab tu cikgu dapat A kuasa 2. Okey, B. 4 bahagi 3. Maksudnya 4 tolak 3. 4 tolak 3. Sebab tu cikgu dapat 1. Jelas Wan Rifki? Jelas. Okey ke Wan Rifki? Okey. Okey. Cuba buat D dengan E. Aiden okey ke setakat ni Aiden? Okay, cikgu. Okey. Oh ya ke? Tak apa. Wow, Wazik laju. Buat D dengan E.
Ya, Ya. 24 dengan 10 tu kena bahagi ke kena tolak? Tak boleh lah tolak. Kita kena bahagilah. Tukar kepada pecahan. Jadi di dalam keadaan pecahan 24 per 10. Kita kecilkan je. Tekan je dalam kalkulator 24 per 10. Kamu akan dapat jawapan dalam keadaan paling kecil. Jelas ke Umar? Dapat 12 per 5. Dapat pecahan juga. Yelah, kita dapat pecahan lah. Jadi dia dalam keadaan pecahan lah. Okey ke Umar? Boleh faham? Boleh. Dia bukan semua nombor bulat. Dia dalam keadaan pecahan. Memang dia dalam keadaan pecahan macam mana? Yang ni. Yang ni. Mana yang cikgu ajar tadi yang ni. Kita ambil pecahan. Kalau nombor 3 ni nombor bulat. Jadi kalau nombor bulat tak ada masalah lah. Okey, 1 minit lagi. Hantar je tahu kat cikgu. Cikgu tengok je ni. Bila kamu hantar kat cikgu, cikgu tengok lah. Oh, macam ni. Okey, tak faham yang ni. Tak apalah, cikgu tunjuk. Ada yang betul tapi cara tulis tu salah. Ada yang cara tulis tu lah. Kebanyakannya cara tulis je lah. Ingat, jangan bagi jawapan dalam elakkanlah bagi jawapan dalam perpuluhan. Kalau dalam pecahan, bagi je dalam pecahan. Dia okey je. Kamu jangan tak okey pula. Soalan tu okey je. Kamu tak okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Wow, Wan Rifki dah hantar. Bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu nak buat soalan D dengan soalan E. Boleh ke semua? Cikgu nak buat D dengan E? Boleh. Okey, baik. Okey, tukarkan kepada pecahan. 24 G kuasa 8, dia sebut tu dulu. Jadi kita letakkan dia dekat atas. 24 G kuasa 8. Bahagi jadi per 10 G kuasa 5. Selesaikan nombor. Cikgu pening lah nak selesaikan nombor ni. Bagi bentuk termudah. Kalau kamu tekan kalkulator 24 per 10. Kamu tekan macam tu je. 24 per 10. Kalkulator akan baca terus jawapan dalam keadaan paling mudah. 12 per 5. Selesai. Itu je. Okey. G. Atas tolak bawah. 8 tolak 5. Jadi dekat sini kita dapat G kuasa 3. Ini jawapan untuk D. Tak susah. Tak susah. Soalan D. Jelas ke semua soalan D? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan E. 18 H kuasa 5. Dia sebut 18 H kuasa 5 dulu. Jadi sila letakkan. 36. Dia letak 36 H kuasa 5. 18 per 36. Kita tulis 18 per 36. Kita tulis dalam kalkulator macam tu. 18 per 36 kamu tulis, kamu terus dapat 1 per 2. H atas tolak bawah. 5 tolak 5. Kamu dapat kosong. Jadi kalau apa-apa kuasa kosong, H kuasa kosong dia dapat 1. Jadi tak perlu tulis. Ini sahaja dia punya jawapan. 1 per 2. Ni jawapan D, ni jawapan E. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke soalan D dan E? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Ni C, ini D, ini E. Ni cikgu nak jadikan homework ni. Kalau salah betulkan terus. Kalau salah betulkan terus. Okey. Ada soalan tak nak tanya cikgu dekat soalan ni? C, D, E.
Wan Rifki, ada soalan tak Wan Rifki? C, D, E. Tengok. Kenapa tak boleh guna bahagi je? Kenapa tak boleh guna tu? Yang ABC tu. Yang mana? ABC mana? Yang kat calculator tu kan ada yang ABC tu kan. Tapi saya guna bahagi. Kenapa tak ada guna bahagi cikgu? Kenapa tak guna bahagi? Faham tak? Boleh je. Tekan je shift ABC. Kamu akan dapat je Ni jawapan saya dalam guna yang keadaan ABC. samalah cikgu guna ABC juga. Saya dapat soalan jawapan lain tu. Dapat jawapan Soalan lain. Jawapan lain. Dapat jawapan lain. Saya dapat 2.4 G3. 2.4 G3. Okey, tekan shift ABC. Saya guna tak guna. Dapat tak 12/5? 12/5. Shift ABC. Shift ABC. Okey, 24 per 24 bahagi 10. Bahagi 10. Okey, sama dengan? Okey, tekan shift ABC. Okey. Okey. Dapat dah. Okey. Umar Rafiki. Umar ada nak tanya soalan Umar? Cikgu, kenapa tak tulis H cikgu? Kenapa tak tulis H? Okey, kenapa tak tulis H? Kalau kuasa kosong, dia sama dengan 1. Kalau kuasa kosong, jangan tulis. Sebenarnya apa-apa kuasa kosong, dia dapat 1. Maksudnya 1/2 darab 1, dapat 1/2 balik. Jadi, kalau dia kuasa kosong, tak perlu tulis. Jelas, Umar? Kalau tulis, tak dapat markah cikgu. Kalau kita tulis, dia salah daripada segi penulisan. Sebab bila kita tulis H kuasa kosong, kamu sepatutnya bila dia kuasa kosong, kamu tak boleh tulis tau. Kalau dia H kuasa 1, baru kamu boleh tulis huruf H tu. Okey. Jadi apabila dia H kuasa kosong, hilangkan H tu, lepas tu tak payah buat apa-apa. Hilangkan H tu. Jadi kalau kita tulis H kuasa kosong, kalau cikgu nak tulis X kuasa kosong, bila cikgu tulis X kuasa kosong dapat 1. Jadi sama juga jawapan dia 1/2. Jadi dekat sini tak perlu nak tulis. Tak perlu nak tulis kalau dia kuasa kosong. Tak kisah nombor tu 5 daripada segi nombor ke, daripada segi huruf ke, kalau dia kuasa kosong, tak payah tulis. Jelas ke? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Kuasa kosong jangan tulis. Kuasa kosong jangan tulis. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 dekat sini, cikgu akan ajar kamu. Bila dia dalam keadaan bahagi, soalan A, B, C, kita akan selesaikan macam ni. 30D kuasa 2, bahagi 2E kuasa 2, bahagi D, bahagi E. Cikgu, nak buat dia dalam keadaan pecahan ke? Tak. Kalau dekat sini, kamu tak perlu buat dia dalam keadaan pecahan. Kamu boleh terus selesaikan, tapi kamu selesaikan satu-satu. Yang ni cikgu tunjuk contoh dulu. Masing-masing boleh tengok kepada contoh. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu tunjuk. Okey, jadi dekat sini, dia punya konsep macam yang tadi awal-awal. Macam yang dalam darab. Apa maksud cikgu? Macam ni. Macam ni. Kita satukan dulu dia punya huruf. Lepas tu kita cari huruf yang sama. Kita cari huruf yang sama. Ini konsep dia. Bila dia darab banyak ataupun dia bahagi banyak, ikut konsep macam tu. Sebab dia tak kompleks. Dia tak kompleks. Dia tak macam ni. Dia tak macam soalan C ni. Jadi dekat sini dia banyak
Jadi kamu ambil dulu dia punya nombor. 30 dengan 2. Asingkan 30 bahagi 2. 1 kurungan. Tu cara dia. Kemudian lepas tu kamu tengok pula D dengan D. Lepas tu D dengan D, maksudnya dekat sini kamu kena buat D kuasa 2 tolak 1. 2 tolak 1. Lepas tu E. E kuasa 2 tolak. E kuasa 2 tolak E kuasa 3. 2 tolak 3. Ini kalau dia dalam keadaan banyak-banyak-banyak. Kalau dia dalam keadaan banyak-banyak macam ni, kalau dia dalam keadaan banyak, kamu tak boleh nak tukarkan dia kepada pecahan. Sebab dia dalam keadaan banyak. Dia dalam keadaan bahagi dia ada banyak. Jadi, boleh je nak tukar kepada pecahan. Cumanya kita nak jawapan tu ringkas. Maksudnya macam tadi, kita cari sahaja huruf yang sama. Tapi kita gabungkan. Kita gabungkan. Macam mana? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kok ada yang pening, tengok ke depan. Yang pertama, kita selesaikan dia punya nombor. Yang nombor dia ada kat sini apa? 30 dengan 2. Buat satu kurungan 30 bahagi 2. Tutup kurungan. Kemudian dekat sini kamu tengok pula dia ada D kuasa 2 dengan D. Maksudnya buat satu lagi kurungan D kuasa 2 bahagi D. Lepas tu kita ada satu lagi kurungan. E kuasa 2 bahagi E kuasa 3. Kita bahagikan satu-satu. Lepas tu kita buat 30 bahagi 2. Kita dapat 15. D kuasa 2 bahagi 1. Maksudnya D 2 tolak 1. E 2 bahagi kuasa 3. 2 tolak 3. Kita selesaikan, kita akan dapat 15. D 2 tolak 1 dapat 1. E 2 tolak 3 dapat negatif 1. Ini jawapan dia. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham cikgu ajar? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita cuba buat satu je soalan sebab sekarang dah pukul 10.12. Okey, jadi cikgu nak tengok kamu faham ke tak. Cuba buat soalan B. Berdasarkan soalan A, cuba buat soalan B. Selesaikan satu-satu. Selesaikan satu-satu. Okey. Asingkan terus. Asingkan terus. Ada soalan tanya je tau. Kalau ada soalan tanya je. Okey, hantar Oh, bagus Haziq. Haziq, sofa okey ke Haziq? Boleh faham ke semuanya Haziq? Boleh, boleh. Okey, bagus. Cikgu bagi 2 minit Alisara, okey ke Alisara setakat ni? Okey, cikgu. Okey. Tak okey, siapa yang tak okey, jujur dengan cikgu, bagi tahu cikgu terus. Cikgu boleh terang lagi sekali. Jangan risau. Wan Rifki, ada nak tanya kat sini Wan Rifki? Tak ada lagi Tak ada lagi. Okey. Okey, bagus. Okey. Habis dah masa untuk soalan A dan soalan B.
Jadi kita pergi kepada soalan B. Dia punya penjelasan adalah sama sahaja. Jadi dekat sini kan. Dekat sini kan. 4, 2, 3. Sekalikan. Kita sekalikan. Tak pun kamu selesai. 4 bahagi 2 bahagi 3. Selesai dah untuk nombor. Dah selesai. Lepas tu kita tengok E pula. Dekat sini E kuasa 3 bahagi E kuasa 1. Lepas tu F. Ni F kuasa 4 bahagi F kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan. 4 bahagi 2 bahagi 3. Kita tekan kalkulator. Kita dapat 2/3. 2/3. Dekat sini E 3 tolak 1 kita dapat 2. 4 tolak 2 kita dapat 2. Ini jawapan dia. Soalan B. 2/3 E kuasa 2 F kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke soalan A dan soalan B? Cikgu. Ya? Kalau nak kira tu memang kena isi dalam kurungan cikgu Kalau dekat sini kita ikut konsep dalam pendaraban ni. Kita ikut konsep untuk pendaraban tu. Mana pendaraban tadi? Yang ni. Kita ikut konsep pendaraban ni. Boleh faham? Okey. Okey, habis dah. Cikgu nak pergi kepada soalan ni. Cikgu nak pergi kepada soalan ni. 3A, 3B, 3C. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan 3A, 3B, 3C. Sebelum cikgu nak pergi kepada soalan 3A, 3B, 3C, cikgu ada satu lagi rule. Untuk tolak cikgu dah selesai dah. Untuk tolak cikgu dah selesai. Yang ni macam mana nak buat? Yang ni kita samakan. Samakan asas dia. Yang ni nanti. Kita samakan asas dia. Tapi nak samakan asas dia, cikgu buat terus A ni. Cikgu buat terus A dia. Okey, yang ni cikgu buat A dia. Tapi ni bukan fokus cikgu kat sini. Okey, kita nak cari X. Dia nak cari berapakah nilai X. Bila kamu jumpa soalan macam ni kan, dia ada kuasa, tiba-tiba ada kuasa dia ada X. 4 kuasa X sama dengan 2. Okey, 2 bahagi 8, 2/3. Kita nak cari nilai X. Maksudnya dekat sini, yang pertama adalah kita samakan asas. Kita samakan dia punya asas. Jadi bila kita nak samakan dia punya asas, kamu kena nampak dulu dia punya kuasa. Sini 4 kuasa dia X. 2 tak nampak lah. 2 kuasa 1. Bahagi 8. 8 kuasa 2/3. Habis. Jadi apa nombor yang paling kecil kat sini? Nombor yang paling kecil dekat sini adalah nombor 2. Jadi 4 ni 2 kuasa berapa dapat 4? 2 kuasa 2 dapat 4. Kita ubah 4 menjadi 2 kuasa 2 dalam kurungan X. Sama dengan 2 kuasa 1 bahagi 2 kuasa berapa dapat 8? 2 kuasa 3 dapat 8. Sini dapat 2/3. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang cikgu samakan asas ni? Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. 2 bila dalam kurungan kita darab 2 darab X, kita dapat 2X sama dengan 2 kuasa 1 bahagi sini 3 darab 2/3, potong sahaja yang belah bawah, kita dapat 2 kuasa 2. Jadi kita samakan 2X sama dengan, okey, guna rule tadi, 1 bahagi jadi tolak 2. Ni salin. Salin. Okey, jadi lepas ni, jadi dekat sini, kita bila asas dah sama, kita boleh potong. 2 ni potong, 2 ni potong. Yang tinggal apa? Yang tinggal kat sini adalah 2X. Sama dengan 1 tolak 2. 1 tolak 2 dapat negatif 1. 2X, 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. X sama dengan negatif 1/2. Boleh faham ke soalan A cikgu tunjuk? Jelas? Jelas. Okey. Cikgu ulang balik tau. Okey. Jadi, cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B ni. Nanti senang. Homework kamu dah siapkan dah. Okey.
Jadi, sepanjang kamu buat soalan B, rujuk contoh A, cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, bila dia nak suruh kita cari nilai X, maksudnya yang pertama sekali, kamu kena samakan dia punya asas. Kamu kena samakan dia punya asas. Nak samakan dia punya asas tu macam mana? Tengok nombor apa paling kecil. Nombor yang paling kecil dekat sini 2. Jadi cikgu buat dia benchmark. 2 kuasa berapa dapat 4? 2 kuasa berapa dapat 8? Jadi dekat sini 2 kuasa 2 kan dapat 4. Jadi cikgu tak nak tulis 4, cikgu nak tulis dia dalam asas 2. Jadi bila dia nombor asas 2, indeks dia kuasa 2. Tengok cikgu dah samakan. Sini 2, sini 2, sini pun 2. Lepas tu cikgu buka kurungan. Kurungan ni kalaulah nombor, kurungan ni maksudnya darab. Bukan darab jadi tambah tau. Kurungan tu memang darab. Jadi dekat sini 2 darab dengan X, dia dapat 2X. Dekat sini 3 darab 2/3, potong belah bawah, kita dapat 2. Macam mana jadi 1 tolak 2? Simbol A kuasa M bahagi A kuasa N, bahagi jadi tolak. Jadi kat sini bahagi dia jadi tolak. 1 tolak 2. Sebab tu kita, lepas tu bila asas dah sama, kita potong. Kita potong dia punya nombor asas. Tinggallah indeks sahaja. Ini sebenarnya indeks. Ini di dalam keadaan indeks. Sebab soalan ni, X ni adalah dia minta X pada indeks. X tu pada kuasa. Jadi kita kena fikir satu cara nak kena potong nombor asas tu. Cara dia adalah bila nak asas sama, dah sama kiri kanan, kita boleh potong asas tu. Okey. Betul yang ni kamu selesai lah macam biasa. Ya, ada soalan cikgu. Okey, nak tanya apa tu? Tadi saya tadi lag tadi, dia frozen. Lepas tu tiba-tiba 8 jadi 2, 4 jadi 2. Tak faham lah cikgu. Okey, dia macam ni. Kita nak kena samakan asas dia. Cuba Wan Rifki tekan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. 2 kuasa 2 dapat berapa? 4. Jadi kita nak kena samakan asas. Jadi kita tak boleh tulis 4, kita nak 2. Dia nak dalam keadaan 2. Jadi 4 ni kita gantikan 2 kuasa 2. Kita hanya ubah keadaan. Tapi nilai 4 dengan 2 kuasa 2 tu sama sahaja. Menjawab. Okey. Ya, nak tanya? Okey, nak tanya. Ambil tu kan jawapan dia belakang 25. Kena tukar jadi cari punca juga ke? Ya, dia akan jadi 5 kuasa 2. Boleh faham Umar? Itu yang belakang tu. Yang belakang ni? Yang belakang ni ke? Dia jadi 5 kuasa 2 juga. Kita kena samakan. Kita kena bagi samakan. Kalau sini 5, sini pun kena 5, sini pun kena 5. Okey. Menjawab ke Umar? Macam cikgu buat tadi. Sini 2, sini 2, sini pun 2. Jadi kalau kat sini nombor paling kecil dia 5. Sini kena jadikan 5, sini pun kena jadikan dia 5. Jelas? Yes. Okey. Akilah okey ke Akilah setakat ni? Boleh faham ke? Faham. Okey. Siapa yang ada soalan lagi tanya cikgu okey je. Aiman okey Aiman ada soalan tak nak tanya? Ada.
Okey. Aiden, boleh ke Aiden buat soalan B tu, Aiden? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Aziz, dapat tak Aziz soalan B tu, Aziz? OTW, OTW. On the way. Okey, okey, okey. Okey, habis sudah masa untuk soalan B. Okey, jadi untuk soalan ni adalah apabila dia suruh kita cari nilai X. Dia suruh kita cari nilai X. Okey, jadi semua cikgu nak mula selesaikan soalan B ni. Boleh ke? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi tak dapat tu siapa-siapa yang tak dapat tu sila salin. Sila salin. Okey. Jadi cikgu padam 5 kuasa X bahagi 25 kuasa negatif 1 sama dengan 25. Okey. Nombor apa paling kecil dekat sini? Nombor paling kecil dekat sini adalah nombor 5. Maksudnya kamu kena fikir macam mana 25 ni nak jadi 5. Macam mana 25 ni nak jadi 5? Itu yang kamu kena fikir. Jadi dekat sini 5 kuasa X bahagi 25 ni nak jadi 5. 5 kuasa 2 dalam kurungan negatif 1 sama dengan 5 kuasa 2. Nampak? Kita dah samakan asas. Dekat sini kita dah buat samakan asas. Okey, jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi bila kita dah samakan asas, kita selesai yang kurungan. 5 kuasa X bahagi 5, 2 darab negatif 1, kita dapat negatif 2 sama dengan 5 kuasa 2. 5X tolak negatif 2 sama dengan 5 kuasa 2. Jadi kenapa ada dua tolak? Satu tolak untuk bahagi jadi tolak, satu lagi tolak untuk negatif 2 nilai dia punya sendiri. Jadi dekat sini kita buka kurungan 5X tolak je darab dengan tolak dapat tambah. Dekat sini kita dapat 5 kuasa 2. Jadi dekat sini bila asas dah sama, kita boleh potong. 5 ni kita boleh potong. Jadi bila kita potong dekat belah sini, kita tinggal apa? X tambah 2. Sama dengan dekat belah sini tinggal 2. 2 ni positif. Pindah ke sebelah. Dia akan dapat 2 tolak 2. Jadi X sama dengan kosong. Ini jawapan dia. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Boleh. Okey. Jadi jangan ragu-ragu lah. Cikgu rasa kamu ada yang ragu-ragu ni. Cikgu, saya tak yakin lah X tu jadi kosong. Boleh. Dia jadi kosong. Kosong tu tetap nilai. Kosong tu tetap nilai. Okey, jadi habis dah bahagian pengukuhan pada bahagi jadi tolak. Okey, cikgu refresh balik. Okey, jadi semua orang boleh tengok dekat depan A kuasa 5 bahagi A kuasa 3. Apa yang cikgu nak nampakkan dekat sini? Cikgu nak nampakkan yang pertama kamu tukarkan kepada pecahan. Nombor pertama duduk belah atas, nombor kedua duduk belah bawah.
Baru kamu buat tolak. Nak tolak macam mana? Atas, tolak bawah. Jadi dekat sini kita akan dapat 5 tolak 3 dapat 2. Itu je. Yang ni je cikgu nak kamu faham sebenarnya. Okey, sampai sini jelas ke semua? Sampai sini. Ini je rumusan dia. Ini sahaja rumusan dia. Boleh faham ke untuk rumusan bahagi jadi tolak ni? Boleh. Boleh. Okey, baik, habis. Okey, last masing-masing cikgu nak ajar pula kalau dia dalam keadaan ada kurungan. Kalau dia dalam keadaan ada kurungan. Sebagai contoh kita pergi kepada soalan A. Tengok ni, bila dia ada kurungan bermaksud darab. Dia tak jadi darab, jadi tambah. Jadi B kuasa 3 dalam kurungan 3 dekat luar. Maksudnya apa? Maksudnya 3 ni boleh darab dengan 3. Jadi B 3 darab 3 kita dapat 9. Jelas ke kat situ? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi sekarang pergi kepada soalan nombor 10. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Okey, cikgu akan selesaikan soalan A. Cikgu akan selesaikan soalan A. Jadi masing-masing bila cikgu selesaikan soalan A, cikgu nak masing-masing buat soalan B dengan soalan C. Okey, soalan A. M kuasa 5 berada dalam kurungan, luar kurungan tu 7. Jadi 7 ni kena darab dengan 5. Jadi 7 darab dengan 5 kita dapat M kuasa 35. Itu sahaja. Itu sahaja soalan A. Boleh faham ke semua? Boleh faham ke A? Boleh. Okey, baik. Okey, kalau tak faham bagi tahu cikgu. Okey, cuba buat soalan B dan soalan C. Cuba buat soalan B dan soalan C. Hantar kat cikgu semua, hantar kat cikgu. Cikgu nak tengok dapat buat tak? Okey, bagus.
Okey, 1 minit lagi. Kak Irina dapat buat, Kak Irina? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan B dan soalan C. Okey, ni adalah nombor 2. Lepas ni cikgu nak gabung tau. Lepas ni cikgu nak gabung. Okey, apa cikgu nak gabung? Cikgu akan tunjukkan. Okey, 8 kuasa 5 dalam kurungan 6. Jadi 6 darab dengan 5 kita dapat 30. 8 kuasa 30. Okey, soalan C. 15 kuasa 6 dalam kurungan kuasa 10. Maksudnya 10 darab dengan 6, kita dapat 6 darab 10, kita dapat 60. Ini jawapan B dan ni jawapan C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita langkah. Siapa-siapa yang tak fokus, sila hati-hati. Lepas ni kita nak pergi kepada soalan bentuk dia macam ni. Okey. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan dekat kamu pula, kalaulah soalan tu dia dalam keadaan soalan E dan soalan H. Cikgu nak ajar kamu. Ni soalan yang terakhir untuk soalan kurungan. Jadi soalan E, cikgu buat soalan E, kamu akan buat soalan H. Kamu akan buat soalan H. Jadi masing-masing boleh tengok betul-betul E dengan H. Fokus sekejap. Kita masa kelas kita dah nak habis dah. Okey, soalan E. Mula-mula sekali kamu kena nampakkan semua yang dalam kurungan tu dia punya kuasa. Sebagai contoh, 7, A kuasa 3, E kuasa 4, kuasa 2. 7 ni kuasa berapa? Cikgu nak tanya kamu. 7 tu kuasa berapa? 1. 1. Bagus. Jadi sekarang, macam mana kamu nak buka kurungan? Tadi, dalam kurungan kamu ada 1 je. Ada M je. Sini ada 8 je. Sini ada 15 je. Sekarang ni, dalam kurungan ada lebih daripada 1 benda. Dekat sini kita ada 7. Dekat sini kita ada A dan kita ada E. Macam mana nak selesaikan dia? Cara nak selesaikan dia, 2 ni kena darab dengan 4. 2 ni kena darab dengan 3. 2 ni kena darab dengan 1. Jadi bila kita nak selesaikan 7, 1 darab 2, kita dapat 7 kuasa 2. Okey, A ni kuasa 3. 3 darab 2 dapat 6. E ni kuasa 4. 4 darab dengan 2, kita dapat 8. Inilah jawapan soalan E. Kalau dalam kurungan ada lebih daripada 1 sebutan. Kalau dekat sini, yang ni ada 1 sebutan je, iaitu M je. Yang ni ada nombor 8 je. Ni ada nombor 15 je. Sekarang ni kita ada 3 sebutan. Yang pertama 7, yang kedua A, yang ketiga E. Ada 3 sebutan. Jadi step pertama dia apa? Kamu kena nampakkan kuasa dia. Apa macam mana nak nampakkan kuasa dia? 7 ni kan dia tak nampak kuasa. Jadi dekat sini cikgu nampakkan yang 7 tu kuasa 1. Lepas tu kita nak selesaikan kurungan. Kan yang kurungan sekarang ni adalah indeks. Adalah kuasa. Jadi kuasa tu jangan darabkan dengan nombor bulat. Jangan darabkan dengan nombor asas. Darabkan dengan kuasa sahaja. 2 darab dengan kuasa ni kuasa 4. 2 darab dengan kuasa 3. 2 darab dengan kuasa 1. Jadi sebab itulah dekat sini jadi 2, sini jadi 6, 3 darab 2, sini jadi 8, 4 darab 2. Jelas ke semua soalan E? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba selesaikan soalan H. Cuba buat soalan H. Okey, lepas tu habis dah rule kita. Habis dah rule kita. Cikgu tuition seminggu sekali Seminggu sekali je Kai. Boleh pilih antara ni hari Rabu atau Selasa. Ya, lepas ni cikgu buat pilihan. Cikgu buat pilihan. Siapa yang nak pergi tarawih
boleh datang kelas petang. Siapa yang ada buka puasa. Kamu kena faham tau. Dalam ni bukannya yang Semenanjung. Ada Sabah dan Sarawak juga. Sabah dengan Sarawak dia nak buka puasa. Dia nak buka puasa. Puasa dia 6.45 dia dah buka. Awal. Apa Kai? Puasa kat Sabah dengan Sarawak awal Ya, dia buka pun awal. Jadi sebab itulah cikgu jadi macam nak tolong, cikgu nak tolong. Tapi ada yang nak pergi tarawih, cikgu nak tolong juga. Tak apa, cikgu buka. Just lepas ni minggu depan kamu tekan je kelas. Kamu nak masuk kelas mana? Link tu link sama je. Nak masuk kelas petang, masuklah kelas petang hari Selasa. Nak masuk kelas malam, masuk kelas malam hari Rabu. Jadi cikgu harap membantulah. Cikgu usahalah daripada cikgu. Okey, habis dah. Okey, bagus. Ramai yang betul. Cikgu akan buat soalan H. Jadi, masing-masing kita pergi kepada soalan H. Boleh ke semua cikgu nak pergi kepada soalan H? Okey, baik. Mula semula sekali, kita nampakkan dia punya kuasa. Ini kuasa 1. P kuasa 5, Q kuasa 2, ini kuasa 3. Kita selesaikan daripada sini 1 darab dengan 3, 6 kuasa 3. P, ini 5, 5 darab dengan 3, kita dapat 15. Q, sini 2, 2 darab dengan 3, kita dapat 6. Inilah jawapan untuk soalan H. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Semua ada kat sini tak ni? Cikgu nak mula buat soalan ni. Cikgu nak mula buat soalan yang cikgu janjikan ni. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan 3A? Boleh. Okey. Jadi habis dah. Cikgu ada masa dengan kamu ada lebih kurang 17 minit. Jadi kita akan buat soalan A sama-sama. Susah ke soalan A tu? Tak susah. Tak susah. Cikgu akan selesaikan soalan A. Jadi sebelum cikgu nak selesaikan, cikgu nak dengar suara. Dah ready ke belum kita nak jawab soalan A ni? Dah ready ke belum? Ready. Okey. Seorang je ready, tak dengar suara. Seorang je. Mana yang lain ni? Ready ke tak ni? Ready. Ready. Baik. Okey. Soalan A yang pertama, dalam soalan A dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Ingat, bila dia ada kurungan, apa yang cikgu ajar tadi? A kuasa M dengan N. Maksudnya dibaca dalam keadaan A M darab N. Jadi bila kita nak selesaikan, tengok ni, kita nampakkan 2 tu kuasa 1. M ni kuasa 2. N ni kuasa 4. Darab 3. Okey. Kemudian yang ni cikgu selesaikan satu-satu. Macam tadi je. Darab ni nampakkan kuasa dia. 3 ni kuasa 1. M ni kuasa 1. N ni kuasa 4. Dalam kurungan kuasa 2. Lepas tu yang 12 M kuasa 7, N kuasa 12, kita salin sahaja. Jadi nak selesaikan macam mana? Kita selesaikan 1 darab dengan 3, kita dapat 2 kuasa 3. 2 darab dengan 3, kita dapat M. 2 darab 3, kita dapat 6. N 4 darab dengan 3, kita dapat 12. Tengok kita dah selesaikan kurungan. Darab. Kemudian dekat sini 1 darab dengan 2, kita dapat 3 kuasa 2. Lepas tu M, 1 darab dengan 2, kita dapat M kuasa 2. N pula 4 darab dengan 2, kita dapat 8. Nampak tu cikgu buka kurungan. Cikgu dah buka kurungan dekat situ. Okey semua, jelas ke semua rule yang pertama cikgu pakai untuk buka kurungan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila kita buka kurungan, macam tadi je kita buat.
Macam tadi je kita buat. Yang pertama apa yang kena ada bila kita buka kurungan ni? Kita nampakkan kuasa. Ni step pertama dia. Nampakkan kuasa. Nampakkan dia punya kuasa. Ataupun indeks lah. Maksud kuasa tu indeks lah. Lepas tu darab antara indeks ataupun kuasa. Darab antara indeks. Nampak ni? Cikgu darabkan antara indeks. Jadi ini rule yang pertama cikgu pakai. Tak susah pun. Kita selesaikan satu-satu biar kita nampak senang. Okey. Boleh ke cikgu pergi pula kepada rule nombor 2? Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada rule nombor 2? Boleh. Okey. Rule nombor 2 adalah kita buat darab. A, M darab A, N. Dia akan jadi A, M tambah N. Macam mana cikgu nak selesaikan tu? Susah ke? Tak susah. Macam mana? Okey. 2, kita asingkan nombor dengan nombor. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Ni macam biasa. Ni macam biasa. Lepas tu, untuk huruf, kita ada kuasa M dengan M. Sini kuasa 6. Sini kuasa 2. Darab jadi tambah. M. 6 tambah 2. Darab. Sini N. Sini N. Sini kuasa 12. Sini kuasa 8. N. 12 tambah 8. Itu dia cara cikgu buat. Okey. Sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 2. Kamu tekan je kalkulator. Kamu akan dapat 72. Ni tekan kalkulator je. Darab M. M 6 tambah 2 dapat 8. N 12 tambah 8 dapat 20. Nampak? Kita dah selesaikan guna darab jadi tambah. Kita guna darab jadi tambah. Kita samakan asas dia. Nampak ni cikgu samakan asas dia. Yang M dengan M. Yang N dengan N. Yang nombor dengan nombor. Kita dah gabungkan dia. Kita jadi macam ni. Ini step yang pertama, ini step yang kedua. Step nombor 2, jelas ke semua step nombor 2? Boleh faham? Boleh. Okey lagi tak ni semua? Okey. Okey, baik. Okey, step nombor 3. Susah ke? Tak susah. Step nombor 3, A kuasa M bahagi A kuasa N. Dia akan jadi A M tolak N. Apa maksudnya? Maksudnya 72 per 12. Kita tekan kalkulator. 72 bahagi 12. Kita dapat 6. Atas tolak bawah. M 8 tolak 7. Kita dapat M kuasa 1. N 20 tolak 12. 20 tolak 12. Kita dapat N kuasa 8. Ini sahaja. Ini sahaja. Nampak panjang, tapi kalau kita faham betul-betul rule pertama, kalau ada kurungan, cara nak buka kurungan. Rule kedua, daripada darab jadi tambah. Rule ketiga, daripada bahagi jadi tolak. Jelas ke semua? Cikgu buat soalan A tu boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat soalan B. Daripada soalan A, soalan yang terakhir, cuba buat soalan B. Cikgu bagi 5 minit. Lama tu 5 minit. Tengok soalan A, lepas tu cuba buat soalan B. Macam mana nak buat tu? Tu cikgu tunjuk dah satu-satu. Kalau ada kurungan, kita buka kurungan. Tengok macam mana cikgu buka kurungan dekat sini. Ni salin tau. Tengok macam mana cikgu buka kurungan dekat sini. Yang kedua, bila kurungan dah selesai, kita selesaikan darab. Darab dia jadi tambah. Nampak kita buat. Kita gabungkan dulu antara nombor dengan nombor. Huruf, cari huruf yang sama. Nampak cikgu dah selesaikan kat sini. Akhir sekali, bahagi jadi tolak. 8 tolak 7 dapat 1. 20 tolak 12 dapat 8. Itu sahaja.
Haziq, okey ke Haziq? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey. Siapa rasa susah boleh nak tanya cikgu soalan. Cikgu jawab. Cikgu bagi kamu yang kompleks terus sebab bila nanti dalam kelas dalam exam dia tak adalah sekompleks ni, tapi apalah salahnya kita selangkah lebih daripada kawan-kawan kita. Okey, ada siapa nak tanya cikgu soalan? Akilah ada nak tanya cikgu soalan tak Akilah? Ada? Tak ada? Umar boleh faham ke ni Umar yang cikgu terangkan soalan A ni? Boleh. Okey. Tak ada soalan. Cuba masing-masing buat soalan B. Wow, Afif dah siap. Bagus. Khairina, jelas ke Khairina yang cikgu terang untuk soalan A tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Khairina ada nak tanya soalan tak dekat sini? Tak ada. Tak ada. Okey, Umar Rafiki ada nak tanya soalan tak dekat soalan A ni? Tak ada. Tak ada. Yo. Apa ni? Adlan ada nak tanya cikgu soalan tak dekat soalan A ni? An Alisara jelas ke soalan A yang cikgu terang ni? Jelas cikgu. Okey, bagus. Cikgu mencari soalan ni. Siapa ada nak tanya soalan, tanya tau. Haziq ada nak tanya soalan tak Haziq dekat soalan A? Tak ada. Kai Zuran. Macam mana Kai? Jelas ke Kai? Jelas cikgu. Okey. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi ada bagus, ramai je dapat jawapan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan lah. Cikgu nak buat soalan yang terakhir iaitu soalan B. Jadi masing-masing boleh ke cikgu nak mula buat soalan B? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi sila fokus tau. Okey, soalan B ni macam mana nak selesaikan ni? Sama je cikgu nak kamu faham yang soalan B ni adalah ikut 3 formula tu. Apa? Formula pertama bila ada kurungan. Bila ada kurungan maksudnya kamu kena selesaikan A M darab N.
Okey, kurungan dia. Bila kita nak selesaikan kurungan kan, kita kena nampakkan semua nombor tu punya kuasa. 5 kuasa 1, X kuasa 1, Y kuasa 4. Okey, dalam kurungan kuasa 2. Darab 6X kuasa 10 dengan Y ni tak ada apa-apa kan. Jadi cikgu salin je balik. Okey, tengok 15. Okey, 15X kuasa 4, Y kuasa 6. Okey, jadi tengok. 1 darab dengan 2. Kita dapat 5 kuasa 2. Okey, X. X tu 1 darab dengan 2. Kita dapat kuasa 2. Okey, Y. Y 4 darab dengan 2. Kita dapat 8. Darab 6X kuasa 10, Y. Lepas tu kita letak bahagi 15, X kuasa 4, Y kuasa 6. Jelas ke semua rule yang pertama cikgu ajar ni boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Rule yang kedua darab. AM darab AN. Dia akan jadi AM tambah N. Nombor darab dengan nombor. 5 kuasa 2 darab dengan 6. Kita tekan je kalkulator. 5 kuasa 2 darab dengan 6. Kita akan dapat 150. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 10. Maksudnya apa? 2 tambah 10. Kita akan dapat X kuasa 12. Okey, Y. Y kuasa 8 dengan Y kuasa 1. Maksudnya apa? 8 tambah 1. Kita dapat Y kuasa 9 per 15 X kuasa 4, Y kuasa 6. Ini rule dia. Ini rule yang nombor 2 dia. Ni rule yang nombor 1 dia. Okey, rule nombor 2 jelas ke semua? Rule nombor 2 boleh faham? Ya, Boleh. alas. Okey. Okey, bahagi A kuasa M bahagi A kuasa N. Dia jadi tolak. Maksudnya apa? AM, AN. Atas tolak bawah. Kita akan baca M tolak N. Maksudnya, okey, selesaikan nombor dulu. 150 bahagi 15. Kita tekan kalkulator, kita dapat 10. Selesai untuk nombor. Okey, untuk X, 12 tolak dengan 4. 12 tolak dengan 4, kita dapat 8. X kuasa 8. Okey, Y. Y 9 tolak dengan 6. 9 tolak dengan 6, kita dapat 3. Ini je jawapan dia. Okey ke semua? Jelas ke soalan B yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Susah ke senang? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Senang. Okey, jadi dekat sini, cikgu ajar satu-satu tu cara nak buka kurungan, cara nak buat darab jadi tambah, cara nak bahagi jadi tolak. Ini objektif cikgu. Soalan C ni susah ke? Tak susah. Kamu buka kurungan macam cikgu buka kat sini. Lepas tu kamu darab macam cikgu buat dekat soalan nombor 2 ni. Lepas tu kita selesaikan bahagi macam kita buat dekat sini. Kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan satu-satu. Jadi dalam ni dia ada homework juga. Dalam homework kita ada macam soalan E. Cuma dia ada satu je lah. Jadi dekat sini buka kurungan dulu. Lepas tu darab. Lepas tu baru buat bahagi. Cikgu harap jelaslah apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey ke semua? Kelas kita malam ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi nanti recording cikgu hantar. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya je cikgu. Jangan diam lama-lama, nanti tertinggal. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk malam ni. Dah pukul 11 dah, takut ada yang mengantuk. Okey, selamat malam, selamat berehat. Maaf salah silap daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Guru. Okey.